Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas memberi peluang kepada saya untuk membahas rang undang-undang umur persaraan minimum 2012. Setengah orang pendapat bahawa mereka patut bersarah pada umur 55 tahun. Yang lain berpendapat bahawa mereka harus terus bekerja selagi mereka sihat dan boleh bekerja. Kehidupan manusia lebih sihat dan mempunyai jangka usia yang lebih panjang pada masa kini. Di negara kita, jangka hayat sudah bertambah panjang berbanding dengan 30 tahun yang lalu. Peroda jangka hayat bagi lelaki di Malaysia ialah 75 tahun dan 77 tahun bagi perempuan. Pada masa kini, disebabkan kenaikan kos sara hidup dan komitmen keluarga, ramai orang terus bekerja walaupun mereka sudah berusia 70 tahun. Keadaan ini kebanyakan berlaku di kawasan luar bandar. Tiada apa yang melakukan tentang perkara ini. Mereka bekerja untuk meneruskan kehidupan. Saya mengalu-alukan rang undang-undang ini. Umur persaraan ke kaki tangan awam telah dinaikkan kepada 60 tahun. Sektor swasta juga harus mengikut jejak untuk sebab yang baik. Saya merasakan bahawa selagi mereka sihat dan masih produktif, pekerja perlu dibenarkan untuk meneruskan pekerjaan mereka. Organisasi yang mengupah mereka boleh menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka. Saya ingin menawarkan komen ringkas mengenai undang-undang yang sedia ada. Rang undang-undang ini mengiktiraf kemampuan seseorang untuk bekerja selepas umur 55 tahun. Rang undang-undang ini memancangkan kehidupan bekerja individu sekurang-kurangnya 5 tahun. Rang undang-undang ini mengiktiraf nilai manusia yang berumur 55 tahun ke atas. Tetapi terdapat satu undang-undang tidak. Saya merujuk kepada Civil Law Act 1956 dengan izin. Malah, apabila kemalangan berlaku kepada seseorang apabila dia berusia 55 tahun ke atas, dia tidak bernilai 1 sen pun kerana kehilangan pendapatan tidak akan diambil kira oleh mahkamah di Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kita mesti menghadapi realiti kehidupan bahawa kemalangan berlaku pada bila-bila masa. Sekiranya orang yang tercedera atau terbunuh dalam kemalangan adalah satu-satunya breadwinner. Kemalangan tersebut mungkin menyebabkan gangguan yang tidak dijangka kepada kehidupan mereka. Kami mesti menjangkakan bahawa apabila seseorang itu tercedera atau terbunuh dalam kejadian yang tidak diingini, dia mesti diberikan pampasan yang sesuai jika tindakan diambil di mahkamah. Tetapi ini tidak berlaku di negara kita. Datuk Yang di-Pertua, Seksyen 28 huruf besar A 2C1 Civil Law Act memperuntukkan bahawa, dengan izin saya baca dalam bahasa Inggeris, in awarding damages for loss of future earnings, the court shall take into account that in the case of a plaintiff who has attained the age of 55 years or above, at the time when he was injured, no damages for such loss shall be awarded. Begitu juga Seksyen 7 4A peruntukan bahawa in assessing the loss of earnings under this section, the court shall take into account that where the person deceased has attained the age of 55 years at the time of his death, his loss of earnings for any period after his death shall not be taken into consideration. Datuk Yang di-Pertua, undang-undang ini adalah yang paling zalim. Undang-undang ini tidak selaras dengan pengiktirafan yang diberikan oleh rang undang-undang ini. Sebenarnya, orang ramai boleh bekerja walaupun selepas umur 55 tahun. Ia adalah yang paling zalim bahawa Civil Law Act telah dipindah pada tahun 1984 menganggap seseorang individu yang berusia lebih 55 tahun sebagai orang yang tidak produktif dan tidak bernilai. Sudah 26 tahun saya terlibat dalam bidang guaman. Saya telah mengendalikan banyak kes kemalangan.
Sedih melihat mangsa kemelangan yang berumur 50 tahun ke atas dan keluarga mereka tidak dapat mendapatkan ganti rugi atau pampasan walaupun pada hakikatnya mereka masih aktif dalam pekerjaan. Sesungguhnya semua ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini akan bersetuju dengan saya bahawa umur 55 tahun adalah terlalu awal untuk bersara. Tetapi mengapa terdapat undang-undang yang menafikan ganti rugi kepada mereka dan keluarga mereka apabila mereka benar-benar bekerja dan mencari nafkah untuk menyara keluarga mereka. Ketidakadilan telah berlaku kepada mangsa kemelangan yang berumur 55 tahun ke atas. Bagaimana kerajaan boleh membenarkan ketidakadilan ini wujud selama 28 tahun kepada orang-orang yang meninggal dunia akibat kemelangan? Nasib malam mereka diwarisi oleh keluarga mereka dan mereka juga tidak boleh menuntut ganti rugi hanya disebabkan mereka berusia melebihi 55 tahun. Satu yang kedua, Parlimen perlu membetulkan kesalahan ini dengan serta-merta. Tiada siapa yang ingin terlibat dalam kemalangan. Dunia tidak boleh runtuh ke atas mereka selepas kemelangan, sehingga walaupun mereka mampu bekerja, mereka dianggap tidak berguna selepas berusia 55 tahun. Mereka tidak boleh menuntut ganti rugi sekiranya berlaku kemalangan. Sebagai susulan kepada umur persaraan minimum, Civil Law Act perlu dipindah untuk memastikan bahawa selagi pekerja-pekerja mendapatkan pendapatan sekiranya berlaku kemelangan, dia dan keluarganya harus dapat untuk mendapatkan semua ganti rugi yang berbangkit daripada kehilangan pendapatan. Terima kasih.